Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Ingat lagi tak, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali semasa berkempen pada 23 Ogos 2020 dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Slim berkata, nasib baik Pakatan Harapan tak memerintah lagi kalau tak lagi ramai orang mati sebab COVID-19. Beliau seterusnya berbohong bahawa bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng enggan menyalurkan peruntukan yang cukup untuk menangani pandemik tersebut. Kenyataan tersebut disanggah oleh bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Beliau menegaskan tiada kematian direkodkan ketika beliau menerajui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kata Zulkifli ketika beliau meninggalkan kementerian pada 24 Februari 2020, terdapat 2 kes yang masih dirawat daripada 24 kes positif. Apa juga tuduhan dan kepalsuan yang cuba diulangi Perikatan Nasional, khususnya Menteri MITI ini adalah pembohongan yang rakyat perlu tahu adalah sangat dahsyat, kata ahli Parlimen Kuala Selangor itu. Sementara itu, Guan Eng berkata ketika pemerintahan Pakatan Harapan, kerajaan telah menyalurkan peruntukan berjumlah 20 bilion ringgit bagi pakej rangsangan ekonomi. Kenapa Jom Channel ungkit kenyataan Menteri Tebuk Atap ini? Kerana sekarang mereka sudah gagal secara mutlak. Bukan sahaja Perikatan Nasional gagal membendung COVID-19, malah Azmin Ali sendiri gagal sebagai menteri yang ditugaskan memperbaiki ekonomi negara. Ekonomi Malaysia merudum. Pelabur lari ke negara-negara jiran. Pakej bantuan seperti 150,000 tablet untuk kegunaan murid-murid sekolah tidak juga kesampaian. Rakyat dikenakan hukuman yang berat kerana melanggar prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tetapi, golongan kayangan yang terang-terang melanggar SOP tersebut tiada sebarang tindakan. Ini termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad, yang mendakwa beliau dilantik sebagai ikon integriti oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Selain daripada itu, cabutan khas 4 nombor ekor dinaikkan menjadi 22 kali berbanding 8 kali di zaman pentadbiran Pakatan Harapan. Menurut Pengarah Pendidikan Politik DAP Liu Ching Tong, pelaksanaan PKP 3.0 sebagai bukti kegagalan kerajaan dalam mengawal penularan wabak tersebut. Terima kasih Datuk Seri Ismail Sabri kerana mengakui kegagalan kerajaan Perikatan Nasional dalam menangani wabak COVID-19. PKP 3.0 boleh dielakkan jika ujian saringan dilakukan secara besar-besaran pada peringkat awal, ujarnya dalam kenyataan di Facebook baru-baru ini. Malah kerajaan Perikatan Nasional juga gagal mengawal selia program imunisasi di seluruh negara apabila pihak yang tidak sepatutnya menerima suntikan lebih dahulu daripada mereka yang berisiko. Itulah yang dilakukan oleh Kerajaan Pahang apabila diberitakan pekerja di 56 hotel di Pahang termasuk di Genting Highlands telah menerima suntikan vaksin dos pertama. Kejadian ini disahkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Dia berkata, keputusan untuk memvaksinasi pekerja industri pelancongan lebih awal daripada kelompok berisiko lainnya dibuat oleh Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Negeri Pahang. Khairi berkata keputusan untuk menyenaraikan kumpulan awal penerima vaksin adalah di bawah bidang selia JKJAV atau Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin Persekutuan, bukan negeri-negeri. Keputusan mengenai siapa penerima fasa 1 program imunisasi COVID-19 kebangsaan perlu mengikuti garis panduan penetapan senarai barisan petugas hadapan yang diterbitkan JKJAV pada 1 Mac, katanya dalam satu kenyataan. Pemimpin PAS pula berteriak kononnya mempertahankan integriti, tidak mengikut pendekatan Machiavelli yang menghalalkan cara. Tetapi Presiden PAS sendiri yang memegang jawatan Duta Khas ke Timur Tengah yang tugasnya antara lain menarik pelabur dari negara berkenaan turut gagal 100%. Beliau tanpa rasa malu dan segan silu mengumpamakan golongan yang merayu darurat ditamatkan itu seperti puak pelampau suicide bombers yang tidak mementingkan nyawa manusia asalkan mencapai matlamat politik untuk mendapat kuasa. Sedangkan, kata Khalid Abdul Samad yang mengetuai jawatan kuasa rayuan penamatan proklamasi darurat, hadi umpama seorang yang memakai baju ajaib seperti Maharaja dalam dongeng Inggeris The Emperor's New Clothes. Maka semua memuji baju Maharaja, kononnya cantik dan begitu halus tenunannya serta indah coraknya. Maka Maharaja berasa begitu bangga terus menayangkan baju baharunya di khalayak dalam keadaan dirinya sedang telanjang bulat, ujar Khalid. Khalid berkata, setakat ini pelaksanaan PKP tidak ada kena-mengena dengan proklamasi darurat. Akta darurat diperlukan oleh Kerajaan Tebuk Atap
hanya untuk mengeluarkan wang dari kumpulan wang amanah negara KWAN. Kononnya bagi urusan membendung COVID-19. Menerusi darurat, Kerajaan Perikatan Nasional mendapat kuasa mutlak. Malangnya, dengan kuasa mutlak itu maka lahirlah kegagalan mutlak.